Saudara Mat Sabu, Lok, Saifuddin, itu pernah dalam kerajaan Pakatan Harapan terdahulu. Kita tahu beberapa kesilapan. Bukan kesilapan jemaah menteri. Dipaksa dari atas. Kerana golongan elit mau ICERT, Statute Rome, diiktiraf di negara kita. Apakah ada perbincangan dalam kabinet? Tidak. Apakah berbincang dengan ahli parlimen? Saya maksud ahli parlimen Protestan. Tidak. Apakah dah santuni rakyat? Dibicara? Tidak. Dipaksakan dan timbul keresahan kerana orang tidak faham dan oleh itu menjadi bahan yang dieksploit oleh pembangkang. Kita tidak boleh ulang. Walaupun ada golongan elit liberal yang mengatakan kita perlahan dalam program reform, tapi percayalah, belajar dari pengalaman lalu. Kalau kita gopoh, baik dalam soal pelaksanaan Islam atau pelaksanaan reform agenda ini, kita akan ditolak oleh rakyat. Pengalaman lalu mesti mengajar kita. Malah kalau saya nak sampaikan, golongan yang membawa reform ini, dalam pengalaman mutakhir sejak zaman Revolusi Perancis 1789, apa slogannya? Liberté, égalité, fraternité. Tak payah terjemah, semua faham. Ya. Maknanya gagasan yang sangat menarik. Siapa yang tidak mau liberty? Siapa yang tak mau equality dan fraternity? Tetapi ingat, kerana obsession dengan ideologi dan paham golongan elit kecil itu, muncul Jacobins, muncul Robespierre dengan Reign of Terror, dan berkecamuk agenda revolusi Perancis itu. Malah ada kajian yang saya ingat saya baca yang melihat keadaan petani di Perancis itu lebih parah daripada sebelum revolusi. Maknanya bila dilihat setelah revolusi Perancis 1789, 10 tahun selepas itu nasib petani lebih parah. Kerana golongan elit dia fikir reform yang menyentuh kepentingan elit semata-mata. Dia tidak melihat kepentingan rakyat, bagaimana nak menoktarkan kemiskinan, mengangkat martabat petani-petani dan peladang dan peneroka felda, itu bukan perkiraan mereka. Kita insya-Allah dalam kerajaan perpaduan negara madani tidak akan mengulangi kesilapan tersebut. Walaupun kita akan mungkin digasak dari kiri dan kanan. Satu pihak kata kita ini perlahan dalam reform. Satu pihak lain mengatakan kita ini tidak cukup Islam dan tidak cukup Melayu. Saya nak beritahu, kita mesti ambil jalan ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Mesti jalan sederhana dan pertengahan, memikir kepentingan semua. Negara ini tunggaknya Melayu Islam, tetapi negara ini tidak akan selamat kalau kita tidak fikirkan juga pandangan dan nasib kawan-kawan kita dari agama lain, dari kaum-kaum lain yang mesti disantuni dan merasa mereka sebahagian daripada negara hebat tercinta Malaysia. Saya angkatkan pengalaman tadi, kerana banyak yang gagal. Umpamanya, kita kenal dengan Simon Bolivar. Jadi ada duta-duta daripada Amerika Latin yang berkenal. Simon Bolivar ini pejuang menentang penjajahan Sepanyol. Seorang nasionalis sanggup bertempur dengan seluruh kekuatan penjajahan Sepanyol di beberapa negara Amerika Latin. Digelar El Libertador,
sang pembebas, pejuang pembebas. Ada karya Gabriel Garcia Marquez, The General and His Labyrinth. Saya masih ingat novel itu. Of course, dia ada pendekatannya itu novel, jadi magico, realism itu ada. Tetapi dia naik di satu bukit di akhir hayatnya. Setelah berjuang puluh tahun membebaskan 1, 2, 3, 4 negara di Amerika Latin. Dia merenung dari bukit itu ke kota. Dia dengan sedih, iba dan pilu. Kerana generasi penerus itu tidak lagi pertahankan semangat kesatuan dan mula terjebak dengan penyelewengan, rasuah dan salah guna kuasa. Yang baru, Václav Havel, sastrawan ulung yang menjadi pemimpin gerakan perubahan di Czechoslovakia dan sudah tahu kemudian pecah Czech dan Slovak. Dia memimpin gerakan revolusi ungu, bebas, tetapi ada rencana dia tulis Paradise Lost. Kerana muncul tokoh-tokoh politik yang masih tabak haloba, yang masih memikirkan kepentingan diri, menyalahkan gunakan kuasa. Jadi idealism perjuangan reform itu tak dapat dipertahankan. Sebab itu saya kata kita dalam parti keadilan dan dalam kerajaan perpaduan harus belajar dari pengalaman ini. Untuk terlalu gopoh mendesak perubahan segera dalam semua bidang juga tidak wajar. Ya, kerana seperti mana kita tahu kisah Omar Abdul Aziz dengan anak-anaknya yang dinukil dalam kitab Abu Ishaq Asy-Syatibi Muwafaqat yang mengatakan Abdul Malik anaknya, Abdul Malik bin Umar radhiyallahu an bertanya kepada ayahandanya Umar Abdul Aziz, "Wahai ayahku, mengapa tidak kau laksanakan dasar dan hukum dengan segera? Demi Allah, aku tidak kisah sekiranya seluruh dunia menentang. Kalau perkara yang hak, aku akan pertahankan." Ini yang dikupas oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, hamasat asyab, semangat anak muda yang begitu berkobar-kobar. Tapi Umar Abdul Aziz nasihat ke anaknya, "La ta'jal ya bunayya." Janganlah gopoh wahai anak anda. Sesungguhnya Allah mencela arak dalam Quran 2 kali dan kali ketiga barulah mengharamkannya. Sesungguhnya aku bimbang, kata Umar bin Aziz, jika aku melaksanakan kebenaran kepada manusia secara total keseluruhannya, nescaya rakyat akan menolak Islam secara keseluruhannya sehingga akan tercetus fitnah. Sebab itu harus ada kebijaksanaan dan kesabaran dan pertahankan idealism. Yang saya dengar nada yang sama oleh Timbalan Presiden Rafizi dalam ucapannya kepada angkatan muda dan wanita.